yang berkaitan dengan haid yang putus. Dan sebagai awalnya, untuk mukadimahnya, penerangan awal boleh kita kongsikan dengan pendengar. Kita persilakan Al-Fadhil Ustaz untuk memulakannya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Saya terus mengajak para pendengar Radio IKIM untuk mengambil kesempatan dengan segala hidangan-hidangan rohani yang disediakan oleh pihak IKIM dalam menyediakan berbagai-bagai program yang cukup berfaedah selama 24 jam setiap hari, setiap minggu, setiap bulan sampai dah bertahun. Mudah-mudahan kalau ada orang yang ikut program ini berterusan, maka banyaklah cahaya-cahaya yang telah memancar hidupnya untuk mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kesibukan dunia, dia tidaklah dileka dan dilalaikan. Bahkan dia sentiasa mendapat pengisian-pengisian yang cukup bermakna. Tapi hari ini saya nak sambung tentang masalah haid yang putus. Kerana banyak sekali soalan-soalan yang datang, yang bertanya, haid datang 1-2 hari, kemudian berhenti pula 1-2 hari lagi, datang semula, putus, datang putus, datang putus. Jadi pening. Setengah perempuan mungkin dia tak tahu apa sebenarnya kedudukan darah ini. Baik. Seperti mana kita kata dahulu bahawa sekurang-kurang tempoh haid ialah 24 jam. Sepanjang-panjang haid ialah 15 hari 15 malam. Jadi kebiasaannya ialah 6 atau 7 hari. Kalaulah satu haid dengan haid yang kedua, sekurang-kurang pemisahnya ialah 15 hari. Kalau datang pemisahan antara dua darah ini kurang daripada 15 hari, maka itu masih lagi dalam tajuk yang kita nak perkatakan hari ini, iaitu apakah perkara hari ini, keadaan yang membuatkan haid berputus-putus datang. Sebagai saya buat contoh, satu orang perempuan haid datang pada hari pertama hanya 6 jam. 6 jam. Dia tengok pukul, katakanlah datang pukul 8, kemudian pukul 4 petang dah kering. Kemudian 6 jam hari pertama. Kemudian sampai besok hari kedua, hari ketiga kering. Hari keempat datang pula 10 jam. Kemudian hari keempat datang, sampai selepas 10 jam berhenti pula. Kemudian daripada 5 sampai 9 bersih, tak ada apa. 10 datang pula 7 jam lagi. Kemudian lepas 7 jam berhenti. 11 sampai 14 tak ada. Hari ke-15 datang pula 8 jam. Sebagai satu contoh. Dalam 15. Lepas 15 habislah. Jadi nak dikira, contohnya hari kedua, hari ketiga memang kering, dia masukkan kapas keluar bersih, tak ada apa. Hari yang ke-5 sampai 9 bersih, kering. Hari yang ke-11 sampai 14 kering. Tapi awal tadi ada 6 jam. Hari yang 4 hari ada 10 jam. Kemudian hari yang ke-10 ada 7 jam. Hari yang ke-15 ada 8 jam. Jadi macam mana kita nak kira? Putus datang, putus datang. Jadi kita nak beritahu bahawa setiap perempuan, terutama yang belum lagi sampai ke alam perkahwinan, mereka mungkin kerana antara sebab-sebab darah ini juga, dia mungkin terkesan dari sebab pemakanan, daripada sebab cuaca, tabiat, sakit dan sebagainya. Jadi kita kira jam. Daripada mula sampai hari ke-15, berapa jumlah jam yang telah datangnya darah. Jadi kalau dikira-kira, maka kita dapati
jumlahnya adalah lebih daripada 24 jam. Macam contoh tadi 6 jam, 8 jam, 6 jam, 7 jam, jumpa semua lebih daripada 24 jam. Jadi kalau lebih daripada 24 jam sampai hari yang ke-15, maka hukum fiqh mengatakan haid si perempuan ini ialah 15 hari 15 malam. Hari yang bersih, sebagai contoh hari 3 ke 4, itu sebenarnya hari itu dikira haid. Hari yang bersih pada 4 sampai 9 itu juga dikira haid. Hari yang bersih antara 11 hingga 14 itu juga dikira haid. Maknanya 24 jam yang datang dalam tempoh 15 hari, maka 24 jam dan lebih, maka kita kata keseluruhannya itu adalah haid. Jadi dalam tempoh bersih tadi, mungkin ada satu orang, dia ingat bila dah bersih, apa dia buat? Dia solat. Dan bila dia bersih, apa dia lakukan lagi? Dia puasa. Mungkin itu bulan Ramadan, dia puasa. Jadi bila cukup 15 hari, apa yang telah dia kira-kira, dia dapati lebih daripada 24 jam. Maka 15 hari itu semuanya haid. Bila kita kata semuanya haid, macam mana solat? Solat tidak sah, dan dia tidak berdosa, dan dia tak perlu qada. Macam mana puasa? Puasa juga tidak sah, tetapi dia perlu qada. Itu dia punya beza dia. Puasa nanti bila dah habis, maka dia perlu qada puasa dia. Itu adalah pendapat yang paling muktamad dalam mazhab kita, yang kita mengatakan segala tempoh yang datang putus dan sambung, bersih putus, bersih putus, kirakan jam dia. Kita tak tengok warna, kita tak tengok bau, kita tak tengok kepekatan, kita tengok tempoh yang ada. Cukup tak 24 jam dalam 15 hari? Kalau cukup, maka itu semua adalah haid. Kalau tak cukup, maka semua itu dikira darah penyakit. Bila kata darah penyakit, sampailah 15 hari, kira-kira baru hanya 20 jam. Maka 15 hari itu semua adalah darah penyakit. Maka mana-mana hari yang dia solat, selesai solat dia. Yang dia tak solat, dia kena qada solat dia. Dan puasa, mana-mana hari yang dia puasa, sah puasa dia. Hari mana tak puasa, dia kena qada puasa dia. Inilah satu perkara yang cukup penting bagi seorang perempuan memahami dengan keadaan pusingan darah ini. Kalau datang putus tak cukup 15 hari, datang 4 hari, kemudian putus. Kalau dah 4 hari, kemudian putus 3 hari, datang pula lagi, maka itu semua dikira haid. Ini bukan dia datang hari, dia datang jam. Jam-jam yang kita kumpulkan dalam sepanjang 15 hari, lebih daripada 24 jam, itu semua dikira haid. Tak cukup 24 jam, semua itu dikira penyakit. Jadi kalau tak cukup, hari yang kita puasa, puasa itu sah. Hari yang kita solat, solat kita sah. Hari yang kita tak puasa, kena qada puasa itu. Jadi hari yang kita tak solat, solat tu kena qada. Inilah masalah yang disebut sebagai masalah haid yang berputus-putus. Tetapi saya beri satu pandangan lain, yang mana ada satu pandangan dipanggil pandangan yang disebut sebagai laqat. Laqat ini ialah dia tak lihat jam. Apa yang dia lihat? Hari itu sendiri. Kalau satu hari itu full ada darah, itu dikira haid. Satu hari full bersih, itu dikira bersih. Ini dipanggil pendapat laqat. Pendapat yang pertama tadi dipanggil kaul pendapat yang disebut sebagai sahab. Sahab ni dia tarik semua sekali dikira adalah semuanya haid. Tetapi yang laqat ni, kita tengok hari itu. Hari ada haid tak? Dia kata pagi tadi ada. Semua tu dikira haid. Hari ni sepanjang hari ada haid tak? Dia kata langsung tak ada. Itu bersih. Ini pandangan yang kedua, tetapi yang kita pakai yang menjadi muktamad dalam mazhab, pandangan yang pertama tadi. Kita tengok menyeluruh. Kita tak tengok satu hari itu, tapi kita tengok menyeluruh hari dia dalam 15 hari. Jadi saya rasa ini perlu diingat bagi setiap perempuan, terutama yang belum kahwin. Maka sebelum nak sampai nanti dia akan mengandung, dia akan datang anak, jadi lagi tak teratur. Tapi bila dia dah tahu perjalanan dia sebelum ini, maka insya-Allah akan mudah dia meletakkan diri dia di mana yang dia perlu solat atau tidak, puasa atau tidak. Ini satu masalah yang sangat serius dan penting.
Dua pandangan yang ada, tetapi kita pakai yang pertama, iaitu kita tengok dalam tempoh 15 hari yang putus-putus, yang datang dalam bentuk jam-jam, kirakan 24 jam atau tak cukup. Kalau tak cukup, habis. Semua itu adalah penyakit. Kalau cukup, maka kalau ada hari yang kita solat tak sah. Kalau ada hari yang kita puasa tak sah. Dan kita kena qada puasa kita semula. Wallahu a'lam bishawab.